Lebih 58,000 anggota polis ditugas pastikan kelancaran PRU 15. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nur Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, calon BN bagi pilihan raya umum PRU ke-15 perlu menjalani tapisan dengan pelbagai agensi keselamatan, termasuklah dengan Jabatan Agama sebelum dibenarkan bertanding. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata saringan dengan Jabatan Agama yang julung kali diadakan itu bagi memastikan pemilihan calon lebih teliti dan mereka tidak terlibat dengan pelbagai isu syariah. Dan kita pun kena buat saringan juga, kena buat vetting tu. Antara nama-nama yang dicadangkan tu, kita akan buat vetting dengan polis, dengan pihak PDRM, pihak SPRM, insolvensi. Mungkin kali ini dengan Majlis Pejabat Agama pun. Ada isu nafkah anak tak bayar ke yang kena judgement dah masuk oleh Mahkamah Syariah ke. Kalau dulu kita tak pernah cek seperti itu. Kali ini mungkin lebih detail. Berhubung pemilihan hari pengundian pada 19 November iaitu pada hari Sabtu pula, Perdana Menteri berkata ia dibuat bagi membolehkan rakyat keluar mengundi. Jelasnya Sabtu merupakan hari cuti bagi semua negeri dan rakyat boleh menunaikan tanggungjawab mereka tanpa sebarang masalah. Hari mengundi hari Sabtu. Jadi ramai yang tuduh kajian nak buat trip. Konon-kononnya supaya orang tak balik nak suruh mengundi hari kerja. Tak betul tu. Kita dah tetapkan mengundi hari Sabtu. Kita beri kebebasan sepenuhnya kepada rakyat kita untuk mengundi. Kerana itu hak yang dijamin oleh perlembagaan. Jadi kita bagi mereka mengundi hari Sabtu. Kalau kita buat hari Ahad, ada negeri bekerja hari Ahad. Kalau kita buat hari Jumaat, negeri bekerja hari Jumaat. Tapi hari Sabtu, semua cuti hari Sabtu. Jadi sebab itu kita pilih hari Sabtu. Dalam pada itu, seramai 58,227 pegawai dan anggota polis akan ditugaskan pada hari pengundian PRU 15. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, jumlah itu mencukupi bagi memastikan proses pengundian lancar dengan menempatkan satu anggota bagi setiap saluran mengundi. Selain hari pengundian, anggota dan pegawai polis turut akan diatur gerakan pada hari undi awal, hari penamaan calon dan waktu penjumlahan undi. Yang pertamanya sewaktu pengundi awal. Sewaktu pengundi awal. Seramai 5,661 anggota akan digerakkan. Yang kedua, sewaktu penamaan calon. 31,183 pegawai dan anggota. Yang ketiga, sewaktu penjumlahan undi. 43,716. Dan yang keempat, sewaktu hari mengundi. Sewaktu mengundi itu, memangkah tu, 58,227 pegawai. 58,227 pegawai. Jadi mencukupi. Beliau ditemui selepas mendengar taklimat khas persediaan menghadapi PRU 15 dan monsun Timur Laut di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersedia menempatkan anggotanya di lokasi pusat mengundi yang dikenal pasti berisiko berlaku banjir jika diperlukan pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 nanti. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata bagaimanapun penugasan itu tidak menjejaskan kesiapsiagaan 12,500 anggota menghadapi monsun Timur Laut.
Kita kalau diperlukan untuk standby di pusat-pusat tertentu di atas permintaan daripada pihak-pihak berkenaan, kita akan ambil tindakan. Walau bagaimanapun sudah ada prediction dan forecasting yang telah dibuat oleh Mets Malaysia dan juga JPS. Kita percaya spot-spot tertentu sahaja yang mungkin kita akan letakkan penggalan hadapan kita di dalam mod yang paling tinggi. Beliau berkata kepada pemberita selepas merasmikan Forum Bicara Governance, Integriti dan Anti Rasuah BGR Siri 2 2022 JBPM Universiti Antarabangsa Al-Bukhari. Tiada sebarang kes rasuah dilaporkan melibatkan pegawai dan anggota JBPM di seluruh negara hingga Oktober ini, manakala hanya 2 kes rasuah direkodkan membabitkan jabatan itu tahun lepas. Saksikan secara langsung majlis perasmian bangunan Media City yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 26 Oktober 2022, 11.45 pagi. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmklik.rtm.gov.my. Masih bersama kami dalam Berita Tengah Malam. Saudara, tindakan menjual tablet peranti siswa tidak bertanggungjawab. Pelakunya berdepan tindakan tegas. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menegaskan tindakan terbabit telah melanggar aku janji permohonan yang boleh menyebabkan nama mereka dipaparkan ke khalayak umum. Ujar beliau, peranti siswa yang diagihkan merupakan amanah dan bukan untuk dijual. Jelasnya, setakat ini 14 kes diterima dan masih dalam siasatan. Saya ingin menzahirkan rasa terkilan, juga duka cita dan kecewa apabila mendapat maklumat dan aduan terdapat penerima peranti siswa yang telah pun mula menjual peranti-peranti mereka dan ada sebahagian daripadanya menjual secara terbuka online. Saya fikir ini adalah satu tindakan yang sangat tidak wajar. Saya akan menimbangkan satu tindakan di mana yang menjual itu di buyback secara resmi ataupun tidak. Kemudian apabila peranti itu kita perolehi, kita boleh trace siapakah yang menjual. Dan mereka-mereka yang mengambil tindakan sedemikian, yakni menjual, ada langkah-langkah tertentu yang boleh kita ambil, termasuk memaparkan nama-nama mereka secara terbuka kepada pengetahuan umum, sama ada di portal peranti siswa, dan juga memaklumkan kepada pihak universiti yang berkenaan. Program Peranti Siswa Keluarga Malaysia adalah inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KCOM bertujuan membantu proses pembelajaran mahasiswa Institut Pengajian Tinggi dalam kelompok B40. Sebelum itu, tular di media sosial terdapat individu yang menjual tablet peranti siswa menerusi platform dalam talian pada harga bawah pasaran.
Dalam pada itu, Tan Sri Anwar memaklumkan KCOM akan mengkaji kaedah jual semula bagi penerima peranti siswa selepas tempoh penggunaan. Kaedah itu lebih baik berbanding tablet tersebut dijual kepada pihak tertentu dengan harga bawah pasaran. Mungkin selepas 1 tahun pakai, lepas 2 tahun pakai, saya akan minta dikaji walaupun kita dah ubah sistem pinjaman dengan buyback policy. Sekarang ini kita setuju untuk memberi terus, tapi buyback policy itu masih ada di situ. Saya akan mengkaji perkara ini supaya pelajar-pelajar yang nak menjual mungkin boleh menggunakan program buyback policy instead of menjual dengan harga murah di merata-rata tempat, yang saya fikir satu tindakan yang tidak baik sama sekali dan boleh mencacatkan program yang diadakan dengan tujuan yang sangat baik. Dalam perkembangan lain, pasukan khas Jihad Tangani Inflasi mengesyorkan kenaikan subsidi dari 8 sen kepada 10 sen sebiji telur selama sebulan. Ini melibatkan nilai keseluruhan RM20 juta atau harga siling telur dinaikkan sebanyak 2 sen. Tan Sri Anwar berkata pengesyoran itu dibuat bagi mengurangkan jurang harga kos pengeluaran serta harga maksimum ditetapkan. Jelas beliau, perkara berkenaan telah diusulkan kepada Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan akan dimuktamad secepat mungkin. Bagi menutup jurang perbezaan di antara kos sebenar pengeluaran telur dengan harga maksimum campur current subsidi. Jadi kedua-duanya ini diputuskan peringkat jawatankuasa tapi belum dianggap muktamad. Kerana situasi yang ada pada masa sekarang ini, perkara ini akan dirujuk kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Keuangan kerana ia ada mempunyai implikasi keuangan dan dia sedikit berbeza daripada keputusan yang telah dibuat oleh Jemaah Menteri beberapa minggu yang lalu. Tan Sri Anwar turut memaklumkan jumlah pengeluaran telur ayam bulanan ketika ini adalah 968.8 juta biji berbanding 871.9 juta biji pada bulan biasa. Bagaimanapun, kerajaan tidak bercadang untuk mengimport telur bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan. Jelas beliau, berdasarkan tinjauan, harga telur di Malaysia lebih rendah berbanding harga pasaran runcit negara jiran. Ini pula mengenai Anugerah Seri Angkasa. Selepas 6 tahun, Malam Anugerah Seri Angkasa ASA dan Majlis Kemuncak ASA 2022 kembali dengan lebih berprestij. Tan Sri Anwar berkata penganjuran Gilang Gemilang itu juga akan menjadi pemangkin kepada pemain industri penyiaran untuk meningkatkan kualiti dan karya masing-masing. Kita mahu Seri Angkasa menjadi satu malam kebanggaan kepada industri players dan bukan hanya tertumpu kepada kategori-kategori utama yang tertentu, tapi kita ingin membawa masyarakat memahami keseluruhan ekosistem dunia penyiaran yang mempunyai players, key players, termasuk yang di belakang tabir yang jarang kita dengar, yang jarang tampil ke hadapan. Mereka semua memainkan peranan yang penting untuk menjadikan dunia penyiaran itu sesuatu yang kompetitif dan bermutu tinggi. Tan Sri Anwar ditemui pemberita selepas menjadi tetamu menerusi program Debaran Anugerah Seri Angkasa 2022 di Angkasa Puri. Karya saluran industri kreatif. Manakah yang bakal dinobatkan terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan Anugerah Seri Angkasa 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 29 dan 30 Oktober 2022. Saksikan secara langsung di TV2. Anugerah Seri Angkasa, Kemuncak Kecemerlangan. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Bersua kembali. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan mengadakan lawatan di Gardens by the Bay, Singapura. Keberangkatan tiba Tunku Hajah Azizah di tempat ikonik berkenaan pada pukul 8 malam tadi diiringi anak anda Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah. Keberangkatan tiba Seri Paduka disambut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Gardens by the Bay, Lee Kok Fat, pengarah kanan operasi tarikan Addison Goh dan penolong pengarah kanan operasi konservatori Marziah Omar. Raja Permaisuri Agong berkenan meluangkan masa hampir 2 jam dengan mengadakan lawatan ke beberapa taman bunga di Gardens by the Bay, antaranya Flower Dome. Gardens by the Bay merupakan taman negara dengan pameran hortikultur dan kesenian taman. Taman negara itu juga bertujuan mendidik pengunjung berkenaan tumbuhan yang jarang diketahui umum. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan tahniah kepada Rishi Sunak atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri United Kingdom baharu. Menerusi catatan di Facebook, beliau melahirkan keyakinan dengan dedikasi dan kepimpinan Sunak. Selain berharap agar dapat bekerjasama rapat dengan rakan sejawatannya itu untuk meraih potensi hubungan Malaysia dan UK. Beliau turut mendoakan agar Sunak diberikan kesihatan dan kebahagiaan yang berterusan dan rakyat UK akan terus menikmati keamanan, kestabilan dan kemakmuran. Datuk Seri Ismail Sabri juga amat berbesar hati dengan hubungan erat kedua-dua negara yang terjalin sejak 65 tahun lalu. Ujar beliau, Malaysia dan UK telah menikmati hubungan mesra dan produktif, disokong kerjasama dalam pelbagai aspek serta saling menguntungkan terutamanya dalam sektor perdagangan dan pelaburan. Hubungan Malaysia-UK yang akrab, sejarah dan aspirasi bersama sememangnya telah membawa manfaat amat besar kepada rakyat kedua-dua negara. ribu pekebun kecil getah berdaftar di bawah RISDA bakal menerima bantuan musim tengkujuh BMT tahun ini. Bayaran RM300 sebulan itu akan diagih pada November dan Disember melibatkan peruntukan keseluruhan RM191 juta. Dia macam ni, dia sebenarnya dia bulan 10, 11, 12. Jadi bergantung kepada bila wang tu dimasukkan kepada RISDA. Kalau wang tu dimasukkan awal, boleh bayar awal lah. Tapi kalau dimasukkan lewat, bayar lewat. Jadi itu bergantung kepada wang yang dimasukkan ke RISDA. Sekarang dah ada dah, sekarang dah siap. Sekarang dah siap. Jumlah penerima tu dah ada. Cuma kita tunggu peruntukan. Kalau peruntukan tu masuk, kita bayar. Dan itu memang berjalan. InsyaAllah kita bayar. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Perlis melantik 11 premis runcit dan 5 premis borong sebagai stok penimbal menghadapi monsun Timur Laut di Perlis. Premis terlibat akan menyediakan 26 jenis barangan keperluan asas untuk membantu mana-mana kawasan terjejas di seluruh negeri. Antaranya yang mungkin yang kita sedang pertimbangkan adalah lokaliti termasuk juga di luar bandar. Bagi setiap parlimen di negeri Perlis merangkumi 3 parlimen lah, iaitu Parlimen Kangar, Parlimen Arau dan juga Parlimen Padang Besar. Yang mana apabila berlaku bencana di suatu kawasan parlimen tersebut, maka bantuan bekalan, penyaluran bekalan boleh dibuat bagi ketidakcukupan ataupun kehabisan stok, sebab kita tak nak ada masalah kehabisan stok di suatu kawasan berkenaan. Di Labuan, seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan pecah amanah melibatkan jumlah RM4,750 pada 14 Disember 2018 dan 24 Mei 2019.
tertuduh 57 tahun sebagai penjawat awam yang diamanahkan dengan wang tersebut didakwa meluluskan kerja kontrak pengangkutan berjumlah RM1,500 dan RM3,250 untuk kerja penyelenggaraan surau Jabatan Imigresen Labuan, namun kedua-dua kerja itu tidak dilaksanakan. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiksaan. Hakim menetapkan jaminan RM7,000 beserta seorang penjamin dan sebutan semula kes 19 Januari tahun depan. Kita teruskan dengan segmen sukan. Setelah sekian lama menjadi polemik dalam kalangan peminat, Terengganu FC TFC hari ini mengumumkan tawaran lanjutan kontrak setahun buat Ketua Jurulatih Muhammad Nafuzi Zain. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat jawatankuasa ahli lembaga pengarah yang dipengerusikan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Terengganu Wan Sukhairi Wan Abdullah. Beliau menjelaskan keputusan itu berdasarkan pencapaian ketua jurulatih berkenaan setelah layak ke Piala AFC 2023 dan mara kepusingan akhir Piala FA yang lalu. Wan Sukhairi juga memaklumkan bahawa surat tawaran itu akan diserahkan secepat mungkin kepada Nafuzi dan beliau perlu memberikan jawapan balas dalam tempoh 14 hari untuk menerima tawaran atau sebaliknya. Ya, kita ada beberapa pilihan yang telah pun diberi kepada kita dalam mesyuarat dan kita memilih Nafuzi lah. Dan pilihan yang lain itu kita tolak lah. Artinya sekiranya Nafuzi tidak menerima, maka kita terpaksa melihat pilihan yang lain lah. Turut hadir ke mesyuarat yang berlangsung hampir 3 jam di kediaman Seri Iman siang tadi adalah Ketua Pegawai Eksekutif TFC Rasid Jusso. Nafuzi, 44 tahun, memulakan kerjaya bersama skuad penyu pada 2018 sebagai penolong jurulatih kepada Irfan Bakti Abu Salim. Beliau kemudian dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim skuad penyu pada 2019 selepas Irfan Bakti meletak jawatan secara mengejut susulan prestasi buruk pasukan. Khidmat beliau terus disambung sehingga 2022 dengan pencapaian cemerlang iaitu menamatkan saingan Liga Super di tangga kedua, naib juara Piala FA dan layak ke Piala AFC musim depan. Sementara itu, bagi Nafuzi, beliau sedia memberikan jawapan dalam tempoh 2 minggu seperti mana diberikan. Malah beliau turut mengakui tidak terlalu memikirkan tawaran diberikan itu, termasuklah kabar angin mengenai beberapa kelab tempatan lain yang dikatakan berminat mendapatkan khidmatnya musim depan. Saya tahu buat masa ni saya banyaklah saya perlu pertimbangkan, fikirkan, tapi sejujurnya memang saya sayangkan pemain saya. Saya rasa kita telah develop tim ni 3 tahun untuk ke tahun ni. Kita rasa kita tengok daripada segi improvement dan daripada saya membawa tim ni ke Asia. Of course lah sebagai coach, saya untuk pengalaman saya ke depan, saya untuk ke Asia, merasai suasana di Asia. Tetapi bola sepak. Namun, buat masa ini, katanya fokus utama adalah untuk mengharungi kempen aksi Piala Malaysia 2022. Yang penting sekarang ni saya fikirkan hanyalah game 2 hari lagi lah bertemu Pahang. Kita tahu bukannya pemain segi positif lah. Kita tengok pemain enjoy training, bersemangat. Kita tahu kita harap kita dapat meneruskan momentum ni. Nafuzi ditemui media di padang latihan bola sepak Terengganu FC Kompleks Sukan Gong Badak, Kuala Nerus petang tadi. Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA mengumpul RM7,231 hasil sumbangan ketika perlawanan amal bekas pemain Kelantan menentang bekas pemain Terengganu di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru semalam. Naib Presiden KAFA Ahmad Muzakir Hamid berkata ia bertujuan mengutip dana untuk membantu bekas pemain kebangsaan dan Kelantan Hashim Mustafa yang menjalani pembedahan pemotongan kaki minggu lalu akibat kencing manis.
Perlawanan amal itu diadakan dengan kerjasama Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan bagi meringankan beban dihadapi Hashim. Jelas Ahmad Muzakir, KAFA juga berharap agar pihak yang prihatin, terutamanya di Kelantan, dapat membantu legenda bola sepak Kelantan dan Malaysia itu yang telah banyak menyumbang kepada kemajuan serta pembangunan bola sepak secara keseluruhannya di negara ini. Sumbangan tersebut diberikan kepada Hashim di kediamannya di Kampung Cerang, Kota Baru. Semalam, perlawanan amal tersebut berakhir dengan keputusan seri 1-1. Sasaran jago badminton perseorangan negara Li Zijia untuk naik ke ranking kedua dunia kini menjadi kenyataan. Pencapaian muncul naib juara pada terbuka Denmark kemarin membolehkan pemain berusia 24 tahun itu memungut keseluruhan 92,528 mata. Ranking terbaharu Persekutuan Badminton Dunia BWF itu turut menyaksikan pemain Denmark Anders Antonsen turun ke kedudukan ketiga dengan 87,400 mata. Rakan senegaranya Victor Axelsen pula kekal menguasai ranking pertama dunia dengan 122,606 mata meskipun terkandas pada peringkat suku akhir terbuka Denmark. Sementara itu, pasangan bergu campuran negara Tan Kian Meng dan Lai Pei Jing turut naik ke ranking ke-9 dunia daripada kedudukan ke-10 sebelum ini. Kian Meng dan Beijing mengumpul keseluruhan 67,070 mata. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia dan So Woo Yik kekal ranking keempat dunia dengan keseluruhan 91,428 mata. Kejohanan profesional sulung Liga Utama Bola Keranjang MBL mampu menjadi medan pencarian pemain naturalisasi terbaik untuk diserap dalam pasukan kebangsaan. Komisioner MBL Frank Cheng Eng Hing berkata ini susulan kebenaran penyertaan 3 pemain import untuk digunakan oleh 6 pasukan bertanding dalam MBL 2022. Menurut Frank, setiap pasukan dibenarkan untuk menggunakan 1 pemain import dari seluruh dunia dan 2 dari Asia Tenggara. Tambah beliau, situasi ini akan menjadikan saingan lebih kompetitif. That actually helped us by forming a good structures and players line up for us to stay competitive in the upcoming SEA Games in Cambodia, which is very 8 months away from now. MBL 2022 akan berlangsung pada 17 November hingga 18 Disember dengan menawarkan wang hadiah keseluruhan RM400,000. Selain 4 pasukan Malaysia, MBL kali ini disertai 2 pasukan dari negara luar iaitu Singapura dan Brunei. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.